Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam program kita belajar bab solat, iaitu berkaitan dengan rukun solat. Hari ini kita berada dalam rukun yang ke-12 dan 13, iaitu rukun yang terakhir, iaitu rukun yang ke-13, dan sebelum terakhir itu rukun yang ke-12. Berhubung dengan memberi salam, iaitu salam, rukun memberi salam. Sebelum kita mulai, iaitu kali ini kita berada dalam siri yang ke-13 dalam bab solat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang rukun yang ke-12 dan 13 ini, saya mohon kepada semua yang view tolong subscribe dan kemudian tolong maklumkan tentang video ini, iaitu video bab solat, iaitu berhubung dengan amalan mazhab Syafi'i. Jadi supaya kita jangan hanya mengatakan bahawa kita mengikut Imam Syafi'i, tapi kita tidak tahu apa yang diajarkan oleh mereka dan apa yang perlu kita lakukan sebagai pengikut Imam Syafi'i, insyaAllah. Baik. Dengan itu kita mula lagi dengan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan di sini, iaitu pertama, iaitu bab solatnya di bawah tajuk salam pertama dan tertib. Iaitu salam pertama ada rukun ke-12, tertib adalah rukun yang ke-13. Baik, kita pergi kepada rukun yang ke-12 terlebih dahulu. Kita berada dalam siri yang ke-13, perhatikan di sana. Selesai sahaja kita membaca tasyahud akhir, seperti yang kita belajar sebelum ni dalam rukun yang ke-11, kita diwajibkan memberi salam ke kanan berserta memalingkan muka ke kanan, sehingga ternampak macam mana keadaan kita memalingkan muka ke kanan, iaitu sehingga ternampak pipi kanan kita oleh makmum yang berada di belakang kita. Caranya. Begitu juga masa Nabi mengerjakan solat, nampak putih pipi Rasulullah SAW oleh sahabat yang berada di belakangnya semasa Nabi Muhammad SAW memberikan salam ke kanan, iaitu rukun yang terakhir, rukun yang sebelum terakhir, iaitu yang ke-12, kemudian baru rukun yang terakhir 13. Jadi maknanya kita memberi salam itu muka kita nampak, bila kita nampak pipi, makna kita tengkuk kita tu lurus. Lurus menghadap ke kiblat. Kemudian barulah kita memusing ke kanan, iaitu sehingga ternampak pipi kanan kita oleh makmum yang berada di belakang kita. Yang kedua, apa perlu kita buat? Iaitu inilah dia rukun, iaitu lafaz salam adalah seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi tak payah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Kita dah belajar tajwid dalam pembelajaran, iaitu belajar membaca Al-Quran. Baik, kita perhatikan di sini. Sini dia bermula dengan hamzah wasal dengan alif lam. Alif lam samsiah. Bila alif lam ni permulaan kalimah atau ayat, maka dia dibaca dengan baris di atas. Kemudian diidghamkan dengan huruf sin. Dan bunyinya as-sa. Dalam alif datala assalamu. Baik, la di sini 2 harakah. Mim depan, mu 1 harakah. As 1, sin 1, sa. As 1, sa 1, la 1, mu 1. Kemudian sambung balik semula dengan kalimah berikutnya. Alaikum. Baik, ni lam ya di sini, ya bertindak sebagai lin, iaitu sebagai huruf lin, maka kita bunyikan betul-betul ya ni, daripada lam, dimati dengan ya. Alaikum. Kaf depan ku dengan mim ni mati, maknanya kita pakai apa hukum tu? Hukum izzah syafawi. Kum tutup bibir. Baru buka semula bibir kita, wa, gitu wa, bulat moncong kita, mulut kita menyebut huruf waw tu. Jadi bila di atas wa, wa,
Dan ra di atas ra, baris di atas baca dengan tebal. Kemudian bertemu dengan ha yang mati itu, bunyinya macam pedas. Iaitu hamas, das. Rah, warah, bunyinya ha. Kalau ha, pangkal halkum bunyi ha. Kalau tengah halkum, ha. Kalau atas halkum, ujung halkum, kho. Jadi beza 3 tu. Ada 3 ha bunyi tu. Iaitu ini ha yang tengah-tengah halkum. Tentukan bunyinya betul. Jangan bunyi warah, roh, bunyi ke dada. Tu pangkal halkum. Atau warah, bunyi itu. Itu ujung halkum. Jadi kita berada di tengah. Warah, ma, ta depan tu bertemu dengan nama Allah. Terus sini ada alif lam samsiah. Idghamkan huruf ta baris depan ini dengan huruf lam. Bunyinya tebal kerana sebelum nama Allah baris depan. Baca dengan tebal. Warahmatullahi. Baik, ejanya hi. Tapi ingat, apabila kita wakaf kat nama Allah, kita kena sukunkan huruf yang terakhir. Iaitu huruf ha ni. Jadi bunyinya lah. Tetapi di sini kena baca warahmatullah. 2. Warahmatullah. 4. Warahmatullah. 6. Jadi itu cara membacanya. Tak apa kalau kita dengar pendek je. Warahmatullah aja. Baik. Jadi kita baca daripada mula. Assalamualaikum warahmatullah. Kanan. Kemudian sunatnya, yang sebelah kiri habis ke kanan, kita pun Assalamualaikum. Masa warahmatullah itulah kita pusing. Mula kita depan. Assalamualaikum warahmatullah. Kanan. Assalamualaikum. Ngadap depan balik. Pada kanan ngadap depan. Baru kita baca. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri. Masa menyebut warahmatullah tu ke kiri. Warahmatullah tadi mula-mula kanan. Jadi itulah cara pelaksanaan rukun yang ke-12. Iaitu salam pertama dan tertib. Jadi ingat. Jangan salah hukum bacanya. Kena jugalah kita patuh kepada hukum-hukum tajwid. Sebab ini adalah solat. Kita tidak boleh lalai dengan hukum tajwid. Kerana kalau mengubah makna boleh membatalkan solat kita. Baik. Kemudian yang terakhir adalah rukun yang ke-13. Tertib. Apa maksud tertib? Tertib ini kita melaksanakan semua hukum. 12 hukum tadi, daripada 1 hingga 12, dengan berturut-turut. Maksud berturut-turut, tidak boleh mendahului, misal kata rukun yang kita buat rukun yang ke-10 dulu, baru buat rukun ke-11. Patut kita buat 11, baru 11 pergi 12, tapi kita buat 12 dulu, baru pergi rukun 11. Tak boleh. Jadi, dia kena berturut-turut. Yang selalu nak kena jaga, iaitu rukun pertama, niat. Rukun kedua, takbiratul ihram. Rukun ketiga, berdiri. Ketiga-tiga rukun ini berada dalam keadaan serentak. Bila kita angkat saja takbir Allah, bermula je alif, Allah, menyebut Allahu Akbar, maka bermulalah niat. Dan bermula pada masa itu juga kita dalam keadaan berdiri. 3 ini berjalan serentak. 3 rukun. Iaitu niat, takbiratul ihram dan berdiri. Baik. Jadi jangan kita takbiratul ihram dulu baru niat. Dah habis takbiratul ihram Allahu Akbar baru kita niat. Sengaja aku semayang fardu apa? Fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Baik. Itu maknanya kita telah mendahului mendahului takbiratul ihram daripada niat. Ataupun kita sambil berjalan tu kita pun niat. Sambil angkat takbiratul ihram kita sambil berjalan niat. Lepas tu kita tak berdiri. Padahal kita belum dalam keadaan berdiri. Maknanya
tiga perkara. Berkeadaan dalam berdiri, siap sedia berdiri. Kemudian kita dah siap berdiri semua, barulah kita mulakan untuk solat, iaitu bermula dengan niat dan takbiratul ihram serta berdiri. 3 rukun jalan serentak. Baik. Jadi itu kena jaga-jaga. Dan selepas kita habis rukun ini semua, iaitu 13 rukun, kita telah tu, ini tidak perlu dilakukan. Cuma kita perlu mematuhi saja. Mematuhi semua rukun 1 sampai 12. Jangan didahulu kemudian yang dahulu dikemudiankan. Mana berturut-turut, mana yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu maksud berturut-turut. Baik. Selepas ini kita akan pergi bab perkara-perkara sunat dalam solat. Macam baca doa kunut, baca doa iftitah. Saya belum mengajarnya, iaitu kita yang paling penting nak membaca doa iftitah, kemudian nak membaca doa kunut. Yang lain semua kita dah baca, tahiyat semua kita dah baca, iaitu ada 2 perkara lagi, iaitu doa iftitah dan juga doa kunut, iaitu semasa kita mengerjakan solat subuh. Bagi umat pengikut Imam Syafi'i, iaitu tiap-tiap pagi subuh kita selepas rakaat pertama, kemudian pergi rakaat kedua sebelum kita sujud, kita akan baca doa kunut. Jadi itulah saja pembelajaran kita dalam bab solat, tentang rukun-rukun di dalam bab solat. Lepas ini kita akan pergi kepada perkara-perkara sunat, dan selepas semua perkara-perkara sunat barulah kita pergi kepada praktikal, perbuatan. Bagaimana mengangkat takbir, bagaimana kita rokok, bagaimana kita sujud. Dan kita akan perhatikan yang sunat-sunat. Yang rukun tu semua sekarang kita akan laku secara praktikal. Baik rukun perbuatan, juga lisan, rukun qauli atau rukun fi'li. Iaitu rukun lisan ataupun rukun perbuatan. Baik, itulah saja pada hari ini pembelajaran kita berhubung dengan rukun dalam bab solat. Iaitu rukun-rukun yang perlu kita patuhi dalam mengerjakan solat. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi.